السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الظالمون ولو كره المنافقون ولو كره المجرمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Cik Yusuf, muka surat berapa? 170. 77. Baik. 177. Tab. Kita tengok ulang sedikit 176 yang di bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai adat dan kebiasaan untuk menjamu selera serta menurunkan kehendak dan tuntutan hawa nafsu yang tidak pernah dilakukan pada selain bulan Ramadan, maka mereka itu telah diperdayakan oleh syaitan yang sentiasa mendendam perasaan dengki terhadap manusia. Ya, orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai adat kebiasaan, tak ada apa, sama aja. Ramadan tak Ramadan sama aja. Ya. Bersegi sikapnya, akhlaknya, ibadatnya, pergaulannya, sosialnya dan sebagainya, dianggap bulan Ramadan ni tak ada punya arti, tak ada pengertian. Sedangkan bulan Ramadan adalah suatu bulan Allah ciptakan, Allah adakan bulan Ramadan ini adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi sebagai seorang yang bertakwa. Siapa berpuasa di bulan Ramadan itu, moga-moga dia akan menjadi sebagai hamba Allah yang bertakwa. Sebenarnya itu tujuannya. Tetapi ada golongan, ada orang yang menjadikan, ya, menganggap bahawa bulan Ramadan ini sebagai kebiasaan sahaja, tak ada apa, tak ada perbezaan, tak ada berniat untuk menambah amal, ya, mengubah sikap dia, akhlak dia, ya, perbuatan dia, ibadat dia, dia tak ada berniat untuk mengubah atau untuk menambah, tak ada. Dia sama sahaja Ramadan dan tak Ramadan sama sahaja. Ya, orang ini telah diperdaya oleh syaitan yang sentiasa mendendam perasaan dengki. Syaitan itu sentiasa, ya, mengamati, menghendaki, ya, supaya manusia itu, ya, tidak melakukan, tidak menambah, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan dendam, dengki, ya, dan dia sentiasa menghasut, ya, akan hamba Allah, akan manusia ni. Ya. Kemudian hingga lenyaplah segala berkat puasa mereka. Ya. Ada yang puasa tu puasalah, tapi kalau puasa pun dia tidak menilai bahawasanya bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang lain daripada bulan yang lain.
Ya, bulan Ramadan itu adalah lain daripada bulan yang biasa. Kalau kita beramal pada bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, ya, pahala ataupun nilai kebajikan kita buat itu lebih berganda-ganda, tuan-tuan ya. Ya, ada yang satu kebajikan kita buat bulan Ramadan 10 kali ganda sampai kepada 700 kali ganda. Masya Allah. Ya, 700 kali ganda. Berganda-ganda. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan dalam setahun itu ada satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Ya, sehingga Allah Ta'ala menyatakan sendiri dalam Al-Quran, bulan Ramadan itu ada saat, ada ketikanya, ada masanya, ada tempohnya. Satu malam yang Allah Ta'ala kata, ya, satu malam pada bulan Ramadan tu, malam Lailatul Qadar, dia sebenarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Begitulah Allah secara jelas memberitahu kepada kita, ya, kelebihan bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang dinamakan Lailatul Qadr, khairum min alfi syahrin, adalah lebih baik. Khairun tu maknanya lebih baik, ismu tabdil, ya, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Rugilah kalau tak diambil, ya, kalau tak diisi, kalau tak dipenuhi dengan ibadat. Itulah kelebihan bulan Ramadan. Rasulullah pernah juga menyatakan dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in mausimun, tiap-tiap sesuatu itu ada musimnya, wa musimul ibadah, dan musim ibadat, ya, syahrul Ramadan, musim ibadat ialah bulan Ramadan. Bukan makna bulan lain kita tak payah beribadat, kena beribadat juga pada bulan-bulan yang lain. Tapi, ya, Rasulullah menggambarkan bahawasanya bulan Ramadan ini kalau kita lakukan ibadat, ya, kelebihannya banyak. Pertama sekali, pahala yang diberikan kepada ahli ibadat itu berganda-ganda daripada masa yang lain. Ya, jadi rugilah kalau tempoh yang diberi peluang begitu tidak kita ambil, ya, tidak kita hidupkan, ya, tidak kita penuhi, sangat-sangat rugi, peluang keemasan, ya. Sehingga lenyaplah segala berkat puasa mereka, dan tidak lahir kesan-kesan puasa itu dari cahaya dan mukasyafah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendah diri terhadapnya. Ya, sepatutnya bila bulan Ramadan itu, ya, berubah segala-galanya. Selepas Ramadan kita amati setiap orang yang beriman, oleh kerana dia telah mengisi, memenuhi, melakukan berbagai-bagai ibadah pada bulan Ramadan, selepas Ramadan itu keadaannya, semua orang yang beriman tu mesti berubah keadaan, sikapnya, ya, tawaduknya, ya, khusyuknya. Kalau dulu tak rajin dia berjamaah, dia akan sentiasa berjamaah, tak kira di mana lah. Ya, kalau sembahyang di rumah pun sembahyang berjamaah, kalau tak dapat nak hadir contohnya. Kalau di surau pun juga sembahyang berjamaah di kampungnya. Demikian juga kalau di masjid, ya, di masjid, maka dia memperlihatkan, atau bukan menunjuk, memperlihat ni bukannya menunjuk, bukan riak. Maknanya berubah sikapnya, keadaannya, penampilannya dan sebagainya. Itu kalau betul-betul orang tu menghidupkan atau mengamalkan atau memenuhi, ya, sepanjang bulan Ramadan itu dengan amal ibadat, ya, berubah keadaannya. Macam tu juga Nabi, ya, menyebut orang yang pergi haji. Kalau orang yang pergi haji, sebelum pergi haji
perangainya buruk, akhlaknya buruk, sikapnya buruk, balik haji pun serupa itu juga. Tidak ada perubahan, itu sudah cukup menunjukkan yang mana hajinya itu adalah merupakan haji yang mardud. Mardud maknanya yang tak diterima, yang ditolak, tak diterima, kena berubahlah. Maka demikianlah bulan Ramadan, ya, selalu kita dengar penceramah, tok guru, ustaz bagikan ceramah, ya. Dia kata apa sebenarnya bulan Ramadan ini adalah madrasah. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah, mendidik kita, ya. Bulan tarbiyah, melatih kita, tarbiyah, melatih kita, mendidik kita. Tapi kalau orang yang tidak menghidupkan bulan Ramadan, dia anggap sama sahaja, Ramadan tak Ramadan, dia ambil tak kisah sahaja, maka kita tak nampak apa ataupun sebarang perubahan pada dirinya. Sepatutnya ada perubahan, ya, ada perubahan. Perubahannya dari segi mana? Dari segi akhlaknya, ibadatnya, ya, sikapnya, tindakan dia, semua sekali berubah kepada yang baik, ya, yang elok. Taib tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesan-kesan puasa itu dari cahaya dan mukasyafah dan khusyuk kepada Allah Ta'ala dan merendah diri terhadap Allah. Khusyuk, tawadhu dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa lazat dengan bermunajat kepadanya. Orang yang menghidupkan bulan Ramadan, siangnya dan malamnya, dia merasa apa? Merasa lazat, seronok, rasa kemanisan dalam beribadat. Imannya pun dia rasa manis, Islamnya pun dia rasa manis, ibadatnya pun dia rasa manis. Gitu. Bila sampai bulan Ramadan, dia merasa kemanisan untuk melakukan, untuk beribadat, ataupun semasa beribadat dia bermunajat sungguh-sungguh kepada Allah sehingga dia merasa kemanisan, halawatul iman, ya, kemanisan iman, ya, halawatul ibadah, ya, kemanisan beribadat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah diri kepada Allah dan merasa lazat dengan bermunajat kepadanya, yakni kepada Allah, serta membaca firman-firman Allah di dalam kitabnya dan berzikir sepenuh masa kepadanya. Dalam bulan Ramadan dia membaca akan Al-Quran, ya, memenuhkan masa itu. Bukan membanyakkan masa, membanyakkan membaca Al-Quran tu. Membanyak tu ada orang fahamkan kena banyak baca. Tu yang laju baca tu. Tak apa benda disebut, tak tahulah. Ya. Saya teringat dulu orang kampung dia, keluarga kita lah, bila bulan puasa dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran laju, macam hafal dia Al-Quran tu, macam dia orang yang hafal Al-Quran. Sebenarnya tak hafal pun, tapi rupa bacanya itulah rupanya. Dah tak tentu huruf, tak tentu baris, harakat dan sebagainya. Itu tak mau. Maknanya kita penuhi masa, tak mesti banyak. Kita dapat baca 1 lambar, 2 lambar Al-Quran yang kita boleh baca. Yang penting tuan-tuan, elok bacaan, sempurna bacaan, tidak ada yang cedera. Ya tuan-tuan, ya. Jadi jangan kira nak laju baca sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali khatam, tapi bacaan lintang pukang. Kalau bacaan yang macam tu tuan-tuan, kita sebenarnya nak baca Al-Quran, moga-moga di akhirat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Tapi kalau macam itu bacanya, tak tentu huruf, tak tentu makharijal huruf, dan harakatnya pun tak tentu hala, bukan nak dapat syafaat, bahkan Al-Quran akan melaknat.
akan si pembaca itu. Ya, kena baca betul-betul. Macam apa nama tu hari kita tengok dekat YouTube di Indonesia, demo sembahyang tarawih, imam tu baca berasap. Istilah kita ni berasap maknanya punya pantas laju, tapi apa benda yang dibaca disebut tak tahu. Adalah di ujung tu kita faham. Tap Allahu akbar, rokok pun tak ada tamak ninah, sujud pun demikian, Allahu akbar. Ini maknanya dia istihza, seolah-olah mempermainkan, mengolok-ngolok, ngejek-ngejek akan Allah Subhanahu wa taala. Itu baca Al-Quran apa? Bacaan dalam Al-Quran, dalam sembahyang, kalau dia Al-Quran, contohnya baca surah, contohnya baca Fatihah, dia kena baca dengan tartib, dengan elok, tuan-tuan ya. Kena sebut elok-elok, tak boleh laju-laju. Macam kita sini pun dulu, itulah rupanya orang kampung. Dia mau sembahyang, siapa yang laju bacaan, yang itulah kena suruh jadi imam. Sebenarnya tak begitu. Bacalah secara tartil, ya, cara satu persatu, cara tertib, cara sopan. Bukan baca yang qul ya satu napas, tabbat yada satu napas, qul a'udzu birabbil falaq satu napas, qul a'udzu birabbin nas satu napas, Fatihah pun satu napas juga. Allahu akbar. Letih tuan-tuan ya. Padahal sembahyang itu kena ada tamak ninahnya. Ya, tamak ninah berhenti seketika. Dalam berhenti seketika itu pun ada Nabi ajar bacaan-bacaan tertentu. Contohnya lepas sembahyang, ya, lepas kita rokok, Sami Allahu liman hamidah, ada bacaannya, doanya. Setidak-tidaknya Rabbana walakal hamd. Itu setidak-tidaknya. Ini tak, dia rokok, kemudian bangun pada rokok tu tak ada tamak ninah, lutut pun belum sempat betul lagi, terus dia turun sujud. Ini sembahyang yang rupa ini tuan-tuan, sembahyang yang malaikat dia tak angkat, dia tak bawa naik ke langit untuk diserahkan kepada Allah. Ya, di tangan malaikat lagi, Allah, malaikat akan ronyokkan amalan sembahyang tu, kemudian dihempaskan pada mukanya, dipukul pada mukanya, ya, diponyok amalan sembahyang itu, kemudian dipukul, dihambat, ya, pada mukanya. Begitu. Malaikat tidak bersedia untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala pun tak nak terima sembahyang yang begitu, yang tak menyempurnakan. Ya, Nabi pernah menyebut, ya, jangan jadi sebab memiliki sifat pencuri, sebagai pencuri di dalam sembahyang. Jangan. Macam mana mencuri dalam sembahyang? Yakni orang-orang yang tidak menyempurnakan perkara rukun-rukun sembahyang. Rokok pun tak sempurna, sujud pun tak sempurna, takbiratul ihram tak sempurna, semuanya tak sempurna. Sembahyang lintang pukang, laju, ekspres, tak mau, ya, tak boleh begitu. Kena Nabi SAW dia menyempurnakan sembahyang, terutama kalau sembahyang itu berseorangan. Contohnya dia di tengah malam, Nabi dia rokok macam mana, sujudnya macam mana. Ya, disebut dalam hadis Nabi dia rokoknya ketika dia sembahyang qiyamul lail di tengah malam, dia punya panjang rokoknya sekira-kira membaca 50 ayat akan ayat-ayat Al-Quran. 50 ayat panjang tuan-tuan. Ya, dekat nak baca, dekat dengan sama membaca surah Yasin. Panjangnya kira-kira berapa minit? 20 minit atau 20 minit atau tu setengah jam rokoknya.
rokoknya begitu lama. Demikianlah juga sujudnya, sekira-kira membaca 50 ayat akan ayat-ayat Al-Quran. Begitulah Nabi menyempurnakan rokok dalam sembahyang, juga sujud dalam sembahyang. Terutama Nabi bila sembahyang berseorangan, contoh sembahyang di tengah malam. Kalau Nabi jadi imam, ya, banyak hadis menyebutkan bahawasanya Nabi dia memendekkan, dia tak lama, rokok dia tak lama, ya, tapi sempurna. Tidak seperti sembahyang seorang diri di tengah malam. Kalau dia jadi imam, rokoknya taklah panjang mana, ya. Tapi kalau dia sembahyang seorang diri di tengah malam, memang lama, memang panjang rokoknya. Dan bacaan dalam sembahyang juga, ya, banyak hadis yang menyebutkan bahawa Nabi kalau dia jadi imam, dia memendekkan bacaan itu karena melihat, ya, melihat atau memikirkan ataupun untuk memberikan keadilan bagi jamaah yang lain, para jamaah. Sebab para jamaah ni dia berbagai-bagai keadaan. Ada yang sudah tua, yang lama berdiri pun tak boleh, ya, nak rokok lama-lama pun tak boleh, nak sujud lama-lama pun dia kata pening, macam-macam. Jadi Nabi meraihkan, ya, memberikan keadilan kepada semua para jamaah. Jadi sederhana, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi Nabi meraihkan semua pihak. Ada orang tua, ada orang sakit, ada orang urusan-urusan yang lain. Ya, begitu keadaan Nabi. Ya, ini tak sembahyang begitu pantas laju. Sembahyang apa tu? Ya. Dalam hadis Nabi menyatakan, ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, bahawa kamu menyembah akan Allah, yakni beribadat, sembahyang, ka'annaka tarahu. Bukan sembahyang saja, dalam perkara apa sekalipun kita kena sungguh-sungguh. Tak boleh sekadar melepaskan batuk di tangga, main-main, buat ringan-ringan saja, mudah-mudah saja. Tak, kena sungguh-sungguh. Terutama dalam perkara sembahyang. Ka'annaka tarahu, kamu buat ibadat, kamu mengabdikan diri kepada Allah, melakukan ibadat, seumpama sembahyang, seolah-olah kita berada di hadapan Allah. Seolah-olah kita nampak Tuhan di hadapan kita. Begitu. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kamu tak boleh nak melihat, memang kita tak dapat nak melihat Allah secara sarih, secara nyata, memang tak boleh. Ya, tapi kita yakin Allah melihat. Ya, melihat segala amal kita, rokok kita, sujud kita, sembahyang kita dan semua amal saleh kita. Tuhan mengetahui dan Tuhan melihat. Kalaupun kita tak dapat melihat Tuhan, yakinlah, ya, hendaklah kamu percaya, hendaklah kamu beriman, hendaklah kamu yakin, fa innahu yarak, sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, memang sentiasa memerhati dan melihat amal kita itu. Jadi kalau kita yakin semua amal kita ni diperhati oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, takkan kita nak buat main-main kot. Tentu kita kena buat benar-benar. Macam kita di hadapan raja, kita dipanggil dalam senarai nama, dipanggil untuk menerima anugerah, gelaran ke apa ke, tuan-tuannya, raja panggil ni dalam senarai orang yang mendapat gelaran. Contohnya, dia ada rehearsal sebelum nak menghadap tuanku tu, dia ada latihan macam mana cara nak menghadap, cara nak melangkah, cara nak menerima, cara nak mengambil anugerah itu daripada tuanku macam mana. Ada rehearsalnya. Begitulah, kena sungguh-sungguh, tak boleh main-main. Maka demikianlah kita dalam beribadat, sembahyang itu tak boleh main-main. Baik. Tuan-tuan, perempuan tak ada, no? Macam semalam juga ustaz tu dia biasa sebut tuan-tuan dan perempuan. Lah ni tak ada perempuan. 2 hari lepas saya bawa isteri saya ke masjid nak berjamaah maghrib. Dah masuk dah.
Lepas tu Cik Mahfuz beritahu, dia kata jamaah muslimat tak ada. Bila tak ada, saya keluar balik lah. Ya, kalau saya seorang je sembahyang, bini tak sembahyang, macam mana? Jadi baliklah ke rumah sembahyang. Sembahyang di rumah. Tak tahu, ingatkan ada perempuan. Rupanya perempuan tak boleh ya. Sementara lah, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala segera ataupun mempercepatkan untuk mengangkat bencana balak atau bencana ini, kemurkaan Allah, moga diangkat, dan sebaliknya moga Allah segera turunkan rahmatnya, keredaannya, keampunannya. Ini Allah Ta'ala sangat marah sangat, tuan-tuan. Bukan kita di Malaysia sahaja, seluruh dunia, seluruh pelosok, seluruh negara, beratus-ratus ribu negara, semua terpalit. Adalah dosa kita, ya. Turunnya bala atau bencana itu adalah sebabnya Tuhan nak memberi peringatan. Alhamdulillah tuan-tuan ya, kita bila masa PKP ni, semangat orang nak ke masjid ni cukup hebat, masya-Allah. Ramai. Ini pasal dilarangnya takat 40 je. Kalau nak ikutkan selera orang nak hadir ke masjid ni, mungkin berpuluh kali ganda lagi. Ramai orang. Sehingga kalau kita kawal di depan pagar tu, dah cukup 40, kita tak benarkan masuk. Orang yang nak datang ke masjid nak sembahyang berjamaah tu tak dapat masuk, dia marah pada jaga tu. Pasal apa tak boleh, marah dema. Begitulah. Ya, orang ada semangat, ya, kesedaran untuk memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala angkat segeralah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ada banyak, tuan-tuan, tak mampu kita nak sebut. Mungkin kesalahan itu, kemurkaan Allah itu disebabkan diri kita, mungkin juga disebabkan sahabat kita, orang yang lain, ya. Bila mana Allah Ta'ala turunkan bala, bencana, kemurkaan Allah turun, dia tak kira, semua orang kena semua terpalit. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan beralasan. Kalau kita ditegur, kalau kita dinasihati, ya, supaya sama-sama memberikan teguran, nasihat kepada masyarakat, nasihat kepada anak orang lain, kepada kawan-kawan atau kepada siapa-siapa sahaja, kita minta kawan-kawan bantu sama-sama memberikan nasihat. Peduli apa ustaz? Mati bukan sekubur, tidur pun lain-lain. Dia kata mati bukan satu kubur, katanya. Lantak dema lah, kata. Tak boleh. Sesungguhnya kalau Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah, balak, Allah Ta'ala turunkan balak itu bila dah turun, dia tak kira hang baik ke tak baik, hang cukup ke amalan, tak cukup amalan, sama-sama kena. Jadi kita tak mau, tuan-tuan ya. Hari ni kalau kita tak larang perkara yang mungkar itu berlaku, esok tak mustahil kita kena pada kita, terkena pada anak kita, terkena pada cucu kita. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan ya, saya pernah sebut, tuan-tuan, kita ni semua, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tuan-tuan sekalian, kita ni semua boleh beranak lagi ni. Tuan boleh beranak, Tuan Haji sana boleh beranak lagi, boleh dapat anak kecil lagi. Tapi tuan-tuan, persoalannya, sanggup ke kita nak melahirkan anak yang kecil, nak jaga, nak memelihara dia, membesarkan dia. Dalam tempoh kita nak membesar dan memeliharakan dia tu, dia boleh selamat daripada semua cobaan, semua benda-benda yang berlaku pada hari ini dalam masyarakat kita, yang nampak, yang tak nampak. Sanggup tak kita, boleh tak kita jaga dia, akhlak dia selamat, agamanya selamat, moral dan sebagainya semua selamat? Boleh tak? Kita tak yamin, tuan-tuan. Kalau dulu boleh, kita boleh kawal, kita boleh kontrol anak-anak kita dalam jagaan kita, kan? Sekarang tak terbuat, tuan-tuan. Kalau dulu anak menangis kerana kita ada kuasa untuk pukul, untuk didik, untuk bertindak kepada anak kita. Sekarang
kuasa itu dah ditarik, dah tak ada kuasa. Bapa sendiri, ibu sendiri tak ada kuasa, tak ada kemampuan, tak ada autoriti untuk pukul. Kalau pukul, ada tanda, ada luka, ada cedera, ada patah, siap undang-undang. Undang-undang akan memberikan hukuman kesalahan terhadap ibu bapa. Kalau dulu anak menangis, sekarang terpaksa ibu atau bapa itu menangis kerana anak, ya tuan-tuan ya, menangis sebab akhlaknya tak elok, perangainya, adabnya, ibadatnya. Kita menangis tengok anak kita, tuan-tuan ya. Kalau dulu seorang pemuda ya atau pemudi yang nak kahwin terpaksa akur menurut kehendak ibu bapa yang pilihkan jodoh pasangan mereka. Sekarang ada ibu bapa yang menentukan. Cuba abang angkat tangan, tuan-tuan yang sudah ada anak, demo nak kahwin, kita tolong cari. Haram, jangan campur. Yang nak kahwin ayah, apa? Yang nak kahwin saya. Bukan apa? Bukan bapa yang nak kahwin. Dia kata saya yang nak kahwin. Biar dia cari. Kalau dulu tidak kan? Kita dulu ya nak cari. Ya. Sekarang tak ada. Kita lepas tu kalau nak buat kenduri pun demo buat sendiri. Apa diam je katanya. Demo yang mengatur, yang menyusun agenda-agenda perkahwinan itu, hari pertama apa, tengah hari apa, pagi apa, malam apa, nak pakai kelamin apa, semua demo urus sendiri, tuan-tuan. Itulah. Jadi banyaklah perkara-perkara yang berlainan ya, semasa dulu ya dan sekarang lain. Buat kata SM Salim lah. Apa kata SM Salim? Dulu lain, sekarang lain. Gitu. Dulu lain. Memang dulu baik, orangnya baik, alhamdulillah. Ya sekarang kita tak berani dah. Tak berani dah kita nak beranak. Ya. Mana boleh dah ustaz, bini saya dah umur 55, 56 dah. Tak apalah, kan yang tu tak boleh, cari hak lain, tuan. Apa masalahnya? Orang lain boleh, takkan kita tak boleh? Cari yang muda sikit, tengok. Boleh anak. Tapi itulah halangan bagi kita lah, membebankan kita macam mana, kesian. Saya terbayang anak saya yang sedang punya anak-anak kecil lagi, masa depan mereka macam mana. Dan masa depan anak kita, mereka mentarbiah, mendidik anak kita ni di hadapan ni, bagaimana keadaannya, beratnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan senang, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kita kembali kepada kitab. Apa katanya di sini? Berzikir, membaca kitab-kitab atau firman-firman Allah atau kitab-kitabnya, kitab Al-Quran, dan berzikir sepenuh masa kepadanya. Bulan Ramadan kita baca Al-Quran banyak-banyak ya, sepenuh masa. Kemudian berzikir. Zikir ni apa sahajalah. Subhanallah boleh, Allahu Akbar boleh, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ataupun salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga salawat ya, ataupun sebut Allah, 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 Allah di mulutnya atau di hatinya. Allah, 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 sebut saja. Zikrullah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Adakah tidak dengan berzikrullah itu, mengingati Allah itu boleh menenangkan jiwa, hati, perasaan. Bizikrillah, Allah, Allah. Kalau kita tengok YouTube, tuan-tuan, ada ustaz tu
Tak payahlah sebut nama, tuan-tuan tengok sendiri dekat YouTube. Pandangan ustaz ni. Ni apa ni berzikir sebut Allah, Allah. Saya pun tahlil kadang-kadang saya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah. Kadang-kadang saya begitu kan. Ada ustaz dekat YouTube, tuan-tuan, bukan sebarangan ustaz. Saya ustaz ni low class. Ustaz kata tak memberi faedah, tak memberi manfaat, bahkan berdosa, hanya sekadar menyebut nama Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan, akhir zaman. Makna dia tak bagi kita menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Dia kata tak boleh. Haram, berdosa. Tuan-tuan boleh fikirlah, tuan-tuan. Boleh terimakah pahaman yang macam ni? Ini dalam YouTube banyak. Kita rajin tengok YouTube. Ceramah-ceramah agama bukan main. Yang bercanggah dari banyak perkara-perkara yang bercanggah, yang selama ini kita rasa boleh buat, tetapi dia kata tak boleh. Yang disebut sebagai pahaman Wahabi. Tuan-tuan, yang saya nak sebut juga, nak bantu sikit-sikit sekadar yang saya tahu dan faham dan yang boleh saya sebutkan kepada umum. Pahaman Wahabi dulu boleh kita buat. Dulu di masjid ni ada satu orang ustaz, tak payah sebut nama lah. Dia ada satu kitab risalah macam ni, tebal jugalah, bagai-bagai dalil, bagai-bagai hadis, yang melarang kita jangan jangan bertalqin, jangan buat talqin ketika ada kematian. Jangan baca talqin di atas kubur, jangan baca talqin. Tapi kita duk buat juga. Yang kita buat ni apa dalilnya, apa buktinya? Adakah dalilnya, ada buktinya ke, ada nas? Tuan-tuan, bagi saya secara personal, saya jawab buat. Jangan tak buat. Jangan ditinggalkan yang selama ini memang kita buat, dan kita buat itu berdasarkan qaul ulama, kata ulama. Ya. Qiyas, kita boleh ambil qiyas contohnya dalam hukum ni. Ijma' ulama kita ambil juga. Dan kita ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada pahaman, ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ini secara umum tak ada melarang selama ini yang kita buat talqin dekat kubur tu, sebab ada hadisnya. Tuan Haji Zabidi dia tahu, sebab dia mengaji dekat Pakat, dia baca hadis. Saya yang baca hadis itu, dia masih ingat lagi, insya-Allah mungkin ada hadis yang Nabi memerintahkan supaya kalau kita setelah selesai mengkebumikan mayat, mengkebumikan jenazah itu, dah siap ke bumi, dah selesai rata tanah, lepas tu jangan terus balik, kata Nabi. Jangan kamu terus balik. Kalau kamu terus balik, maka mayat itu akan memanggil kamu menjerit. Dia akan resah, dia akan takut, dia akan apa, dia tak tenang. Dia akan panggil kamu. Memang kita tak dengar kalau kita balik terus. Hendaklah, kata Nabi SAW dalam hadis yang berkenaan, kata Nabi SAW, hendaklah kamu duduk atau berada di pusara itu sekira-kira mengambil masa menyembelih seekor kambing atau kibas, kemudian dilapah-lapah, kemudian dipotong-potong dagingnya, kemudian diberikan kepada orang yang berada di situ. Ini Nabi nak beritahu kadar masa yang kita sepatutnya berada di sisi kubur ataupun di sisi di sisi mayat yang kita kuburkan tadi. Ambil masa
sekira-kira dalam setengah jam atau 40 minit. Kita duduk di situ dulu. Jadi takkan duduk saja kot. Ambillah peluang masa di situ tu mengingati Allah, menyebut nama Allah, berzikrullah, bertahlil, berzikir, baca talqin. Ya. Baca talqin. Memanglah baca talqin itu memang didengar oleh mayat. Tapi kita baca talqin itu supaya orang yang hidup ini mengambil pengajaran. Sebenarnya gitu. Ambil iktibar, ambil pengajaran. Orang mati pun sebenarnya dia dengar. Ya, di samping itu kita baca tahlil, di samping itu kita baca doakan dia. Ini semua ada manfaat. Ada hadis, bukan tak ada hadis. Kita baca Riyadhus Salihin di Pakat. Saya suka mengemburkan ataupun menyebut ini walaupun berulang kali supaya kita tidak kecil hati. Yang kita amalkan selama ini seolah-olah tidak ada dalil. Ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang dia heboh sangat, kata ini bid'ah, khurafat. Pasal apa? Terutama kalau kubur itu, yang kita kuburkan itu ibu kita, ayah kita, saudara kita, atau sekampung dengan kita, jamaah kita contohnya. Takkan kita lepas ke bumi tanam tinggai, macam kebumikan, macam tanam bangkai anjing je. Tak boleh. Jadi mereka sentiasa cuba kumpulan ini, kumpulan apa tadi? Kumpulan apa? Cik Sob? Kumpulan apa tadi saya sebut? Wahabi, kumpulan Wahabi. Kumpulan tuan-tuan boleh tengoklah. Jadi tuan-tuan yang telah mengamalkan selama ini yang mereka anggap adalah salah, sesat, bid'ah dan sebagainya, okey, teruskan. Ya, kita berpahaman kepada Ahlus Sunnah, berpegang kepada pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bukan Wahabi. Wahabi ini dia mai kemudian, lebih kurang dalam 200 tahun lebih, baru lagi lah. Wahabi, golongan Wahabi, ya, baru 250 tahun kemudian ni baru ada pahaman Wahabi. Dulu tak ada pernah larangan apa-apa lagi, ya, termasuk kunut. Kunut berapa ni di masjid ni pun banyak saya tengok ada yang tak baca kunut. Bila imam baca kunut, dia tak nak baca kunut. Orang Melayu. Kalau di India tu memang mazhab mereka itu mazhab Hanafi. Kita di sini ni orang Melayu khususnya pahaman dia, pegangan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pahaman dia, ikutan dia, pegangan dia Imam Asy-Syafi'i. Kena ada kunut. Dan kunut ni dalam hadis juga, Riyadhus Salihin, tuan-tuan boleh baca dalam bab perkara kunut ni. Nabi SAW dalam hadis, bukan satu hadis, bukan dua, bukan tiga, tapi banyak hadisnya. Bila dia berkunut, mula kunut itu semasa Nabi berhijrah ke Madinah. Bila berhijrah ke Madinah, dituruti dengan para sahabat. Sahabat-sahabat ni bila sampai ke Madinah, dalam keadaan iklimnya itu berbeza dengan iklim semasa di Mekah, panas dan sebagainya. Sementara itu rasa keletihan, berjalan, nak pergi Madinah jalan kaki sahaja. Bila sampai di Madinah, mereka tak tidur malam, mengigau. Ada yang salah bilik lah, apa macam cerita Piramli. Mengigau kerana keletihan, kepanasan dan sebagainya. Ya, setelah itu Nabi SAW waktu sembahyang subuh, Nabi dapati sahabat tak apa tidur malam, meracau. Bila bangun sembahyang subuh, Nabi baca kunut. Ya, Allahumma hdina fi man hadait. Ya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti mana Engkau telah beri petunjuk kepada orang-orang yang Kau beri petunjuk. Ya, wa'afina fi man afait. Ya, dan afiatkan kami, sejahterakan kami, berikan kesihatan, ya, kesegaran kepada kami seperti mana yang Engkau telah berikan
kesegaran kepada orang yang engkau berikan kesegaran, kesihatan dan sebagainya. Itu semasa itu, setelah itu Nabi dah berkunut, Nabi tak tinggal dah semua kunutnya, sehinggalah dia, begitu juga sahabat, ya, mereka tak tinggal dah kunut sehingga mereka, ya, wafat atau meninggal dunia. Ada dalil daripada hadis. Peringkat awal memang tak ada kunut sembahyang subuh. Tapi bila mana Nabi berhijrah ke Madinah, ya, melihat situasi keadaan para sahabat begitu keadaannya, maka Nabi sembahyang subuh tu baca kunut. Ada di antara sahabat sampai dia mati dia tak tinggal dah kunut. Jadi ada dalil, bukan saja buat. Ini kadang-kadang memperkecilkan pandangan Asy-Syafi'i. Kita bukan ta'assub, ya. Saya katakan tadi, kita lazimnya di Malaysia ni pahaman dia, pegangan dia berdasarkan pandangan Asy-Syafi'i supaya tidak berkecamuk, ya, supaya pahaman kita ni tidak berkecamuk, tuan-tuan ya. Kalau Syafi'i, Syafi'i lah. Kalau Hanafi, Hanafi lah. Kalau di India seluruhnya Hanafi, ya. Kalau Hanafi, Hanafi tak apa, samalah. Tak ada apa, bukan tak sah. Kalau kunut ni kalau kita tinggalkan pun sah sembahyang kita. Kita tak baca kunut, sah. Ya. Tapi kalau Syafi'i dia kata kalau tinggal kunut hendaklah kamu sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau sahwi pun tidak, sujud sahwi pun tidak, sah tak sembahyang? Sah juga. Kerana kunut ini dia di dalam kategori sunat muakkadah, ya. Sunat ab'ad ataupun sunat muakkad yang dituntut, ya. Gitu. Jadi kalau tertinggal, ya, terlupa, maka hendaklah kita sujud sahwi sebelum memberi salam. Jadi jangan kita terpengaruh, ya. Kalau dengar hujah mereka itu ialah orang yang mereka ni tinggi, ilmu pengajian mereka tinggi, tapi kita tidak mau menyanggah pandangan ulama-ulama dahulu yang lebih kita pandang mereka ini, ulama dulu lebih zuhud, lebih akhirat, pikiran mereka, ibadat mereka lebih tumpu kepada akhirat. Takkan mereka itu nak menyesatkan kita, sehingga sebahagian mereka ulama-ulama dulu, ya, masukkan amalan mereka itu dalam risalah ataupun kitab-kitab kuning. Sekarang orang-orang sekarang ni, ulama sekarang, bijak pandai sekarang ni, tuan-tuan, dia tak nak rojok dah kitab-kitab kuning ni. Padahal ulama dulu, ya, bukan senang. Mereka nak mengarang kitab tu tak ada niat yang lain. Niat mereka hanyalah untuk, ya, memperluas atau memperdalamkan akan ilmu Allah, supaya orang lain boleh dapat sama akan ilmu itu. Bukan kerana nak meniaga, bukan kerana nak dapat royalty dan sebagainya, tak ada. Semata-mata kerana Allah. Yang sekarang semua kerana royalty, tuan-tuan. Tak ada kerana Allah. Gitu. Wallahu alam, tuan-tuan. Itu sekadar yang dapat saya sebutkan, ya, pada malam ini. Kita baca, mudah-mudahan sedikit itu ada manfaatnya dan ada keberkahannya. Nanti kita sambung balik ketika menghadapi Ramadan para salaf, maknanya para sahabat, orang-orang yang terdahulu rahimahullahu taala, ya, sentiasa mengurangkan segala adat kebiasaan yang biasa-biasa ni. Macam bekerja pun mereka ringankan, ya, amalan yang kerja-kerja biasa ni, ya, kalau biasa sepenuh hari ambil setengah hari sahaja. Gitu. Kalau bulan Ramadan biasa balik pukul 5 kerja pejabat, bulan Ramadan takat pukul 1 sahaja contohnya, ya, petang dah tak ada, begitu. Jadi diringankan semua hal, semua keadaan, hatta dalam usaha pencarian rezeki. Yang nak dilebihkan tumpuan kita kepada ibadat, atau dalam istilah ahya Ramadan, menghidupkan, kerana nak menghidupkan suasana bulan Ramadan. Berbeza, dulu memang berbeza, tuan-tuan. Bila masuk bulan Ramadan tu segalanya berbeza, suasana di kampung
teringat balik kita zaman dulu tuan-tuan ya, masa kita kecil. Keadaan nak berbuka puasa berbeza dengan sekarang. Dulu lebih nikmat, terkenang semasa dulu, hatiku merasa sayu. Kadang-kadang sampai menangis, teringat zaman dulu masa kita kecil dengan tok naik kita dulu tuan-tuan, zaman mula Ramadan demikian tersebut-sebut sampai sekarang tuan-tuan ya. Kalau kita cerita pengalaman kita masa kecil dulu tuan-tuan, cerita ke anak kita, nama apa, muncung bibir. Tu dulu, sekarang lain. Kita nak cerita pengalaman kita tapi dia mau tak sure nak dengar. Wallahu alam tuan-tuan, insya-Allah ada manfaatnya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita terus